محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Al-Hadis Sadisu, hadis yang ke-6. Betul tak? Muka surat 30. Betul. Hadis yang ke-6 pada membicarakan perihal tentang kita bahas sebelum ni perihal tentang adab adab qada hajat adab qada hajat. Hadis yang ke-6 wazada Abu Dawud an Mu'adz radhiyallahu anhu ittaqul mala'inas salasah. Tengok al-biraza fil mawari wa qari'atut tariqi wa dhalli dan menambah oleh Abu Dawud dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Artinya takutlah akan tiga macam yang dilaknat. Tiga macam yang akan dilaknat. Sudah maklumlah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia tiga macam? Iaitu buang air besar pada tempat datang air dan pada jalan manusia. Buang air besar pada tempat datang air tumai, air lalu. Kemudian kita berak dalam kawasan yang air datang, kawasan bertakung lah. Dan pada jalan manusia, manusia duduk jalan laluan tu, walaupun bukan jalan orang panggil jalan tertentu sekalipun, mana orang duduk lalu tak kira lah sama ada tar ataupun tidak, maka laluan tu merupakan laluan orang ramai. Laluan orang ramai, maka kita berak di situ, maksudnya kita beroleh laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tempat berhenti termasuklah boleh kita katakan tempat kawasan yang menjadi perhentian orang ramai. Tak kira lah dia berhenti ataupun dia tempat tunggu sekalipun, kita pi buang air besar di kawasan tersebut. Atau tempat yang berteduh mereka, siapa? Manusia lah. Tempat yang berteduh, tempat rehat, tak kira lah. Kita pi buang najis di situ, maka beroleh laknat
daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tempat-tempat larangan yang tak boleh kita sambil lewa buang air besar. Kita meninggalkan kesan najis di kawasan-kawasan disebutkan tadi. Kawasan-kawasan disebutkan tadi. Maka kita akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun kalau tempat, walaupun memang tempat orang ramai, tapi tempat tu dijadikan tempat untuk melakukan maksiat. Tempat orang buat maksiat boleh kita pergi buang najis di situ, tujuannya untuk manusia tak pergi, ataupun boleh menyebabkan manusia tak berimpun untuk melakukan maksiat. Maka di situ harus hukumnya boleh kita berbuat demikian. Hadis yang ketujuh, Wali Ahmad an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu mala'in ats-tsalatsah ittaqu ala 'ain ats-tsalath an yaq'uda ahadukum fi zilli yastadhillu bihi aw fi tariqin aw taq'i ma'in wa fiha dha'fun. Dan bagi Ahmad daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, moga-moga Allah meredai daripada kedua-duanya, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya takutlah akan tiga macam yang dilaknat, iaitu bahawa duduk kamu kerana buang air besar pada perhentian. Kerana duduk kamu kerana buang air besar pada perhentian. Perhentian sekolah, perhentian bahasa, perhentian apa sekalipun, kita duduk tang tu, kita melepas, kita berak, kita buang air besar, maka perbuatan itu beroleh laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau perteduhan, atau pada jalan, atau pada tempat perhimpunan air, atau pada tempat perhimpunan ayam. Ayam tak ke mana, duk main kot tu kalau ayam lalu harus hukumnya, tak ada masalah, sebab najis tu boleh lalu sekali. Ni ayam memang takung tu, tak ke mana, kita pula pergi buang tu. Sedangkan tempat takungan itu untuk diguna oleh manusia, tak kira lah sama ada guna ataupun tidak, maka dilarang sama sekali. Larang tu larang atas laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal a'yazabillah, kita minta lindung. Tu hadis yang ke-8, wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an qada'il hajati tahta al-ashjari al-musmirati وضفة النهر
al-Jari wa sanaduhu dha'ifun. Daripada Abdullah ibnu Ammar radhiyallahu anhuma, moga-moga Allah meridai daripada kedua-duanya, iaitu Abdullah dan juga Umar, Sayyidina Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air besar di bawah kayu yang berbuah. Di bawah kayu yang berbuah, buah yang besar, pohon yang berbuah, pokok yang berbuah, tapi berak tang tu, kita pergi buang air besar tang tu, pokok rambutan yang berbuah, kita pergi berak tang tu. Tak kira lah pokok apa sekalipun, janji pokok yang ada buah, berbuah. Dan pada pinggir anak sungai, tepi sungai, tepi pinggir anak sungai, kita pergi berak. Tu. Jadi sekalian tempat-tempat yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air besar padanya, 6 tempat. Ada 6 tempat yang dilarang oleh Nabi, iaitu pada jalan manusia 1, dan tempat perhentian atau perteduhannya. Tak kiralah sama ada tempat perhentian ataupun tempat perteduhan. Dan pada tempat datang air, lalu air, dan pada perhimpunan air, dan di bawah kayu yang berbuah, dan pada pinggir sungai yang lalu, dan di bawah pinggir sungai yang lalu. Apa yang dimaksudkan dengan sungai di sini ialah sungai yang kecil. Pasal apa? Kerana merosakkan bagi orang yang dihilirnya. Sungai kecil, bukan sungai besar. Sungai besar ala kulli hal. Ini sungai kecil yang boleh menyebabkan orang-orang yang duduk dihilir ni tak boleh guna air tu sebab ada najis. Adapun kawasan besar ala kulli halah, sungai besar tak jadi masalah, tapi dilarang juga. Di atas kita buat macam tu tapi tak sampai dilaknat. Tu bab Nabi kiralah benda-benda yang macam ni, walaupun kita selesa, tapi orang lain pula yang hilang keselesaan. Antaranya 6 tempat yang dilarang oleh Nabi untuk kita qada hajat. Kita qada hajat. Tu ni sungai-sungai pun jadi kurang, orang nak guna pun tak, orang panggil tak gemuk sebab banyak sangat. Dulu sungai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, antara tempat yang menjadi orang panggil kegunaan manusia untuk buat macam-macam. Lah ni tak gemuk lah. Ingat lagi dulu kita kami kecil-kecil dulu ni, tuan-tuan pemirsa kecil kan, dulu sungai ni kira guna untuk mandi, guna untuk minum, segala-galanya boleh guna. Lah ni tak gemuk lah. Tak gemuk lah sebab disalahgunakan oleh manusia pada jalan-jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hukum laknat ni sampai kiamat. Pada tempat-tempat yang disebutkan tadi. Na'udzubillah min zalik, kita minta lindung.
Hadis yang ke-9, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taghawwidha macam tu no, taghawwidha ke tawawwaza, mata kelabu lah, waktu baris kasrah ke baris fathah. Sa ta ke sa ta kan, iza taghawwaza macam lagu tu, iza taghawwaza ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wala yatahaddatsa fa inna allaha yanqutu ala dhalika, rawahu Ahmad. Artinya daripada Jabir radhiyallahu anhu telah berkata, ia Jabir telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya apabila buang air besar, dua orang hendaklah berjauh-jauhan salah satu keduanya. Hendaklah berjauh-jauhan salah satu keduanya. Makna dua orang nak buang air besar, jangan duduk dekat-dekat. Ya, tak boleh duduk dekat-dekat. Mana kawasan yang terbuka. Nah, kalau kawasan tertutup ala kulli halah macam tandas, nah, dah buat dah tertutup, memang dekatlah sebelah-sebelah, tu tidak masalah. Hak ni pada kawasan yang terbuka, maka dilarang sama sekali buang air besar dekat-dekat. Nah, buang air besar dekat-dekat, maka itu antara perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah, wajiblah berjauh-jauhan salah satu keduanya, kedua daripada orang, daripada kawannya. Dan janganlah bercakap-cakap keduanya. Dan janganlah bercakap-cakap keduanya, cakap-cakap ketika qada hajat. Faham di sini kedua-dua dilarang cakap, lagi kalau seorang lagi-lagi lah. Ya, kalau dua orang pun Nabi larang cakap-cakap, apatah lagi duduk seorang-seorang. Ya, duduk seorang-seorang, duduk cakap, maka larangan. Kerana Allah Subhanahu wa taala sangat marah akan yang demikian. Ya, mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qada hajat lah. Nah, jangan duk cakap-cakap, ya, nak qada hajat. Kalau tempat yang terbuka, maka jangan duk dekat-dekat, berjauh-jauhan. Ya, kerana ia merupakan perkara yang sangat-sangat dibenci, sangat-sangat dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika mana qada hajat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang ke-10, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wala yatamassah
minal khala'i biyaminihi wala yatanaffas fil ina'i muttafaqun alaih. Ya, wala yatanaffas fil ina'i muttafaqun alaih. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata Abi Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya janganlah menyentuh atau memegang seseorang kamu akan zakat, iaitu kemaluannya, dengan tangan kanannya padahal ia sedang buang air, buang air. Maka jangan kita menyentuh dengan menggunakan tangan kanan. Faham di sini larangan tangan kanan, tangan kiri bolehlah. Dan jangan pula bersuci dengan kanan, dan jangan pula bersuci dengan kanan, iaitu dengan tangan kanan. Dan jangan pula bernafas, dan jangan pula bernafas pada tempat minum. Jangan pula bernafas pada tempat minum. Jangan kita duduk menapah dalam tempat minum. Kita duduk menapah. Dilarang sama sekali. Minum kemudian menapah luak daripada bekas bijana yang kita minum. Itu antara larangan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Maksudnya Rasulullah melarang menyentuh kemaluan dan bersuci dengan tangan kanan, kerana kanan itu mulia dan buat mencapai makanan. Sebab itu maka tidak patut buat mencapai kotoran, sekalipun ia akan dibasuh juga. Walaupun dia dibasuh juga, apa masalahnya? Kok mana pun basuh juga, walaupun basuh sekalipun ia tetap dilarang. Sebab tangan kanan ni tangan yang mulia. Buat tangan kanan ni tangan yang untuk buat baik-baik, menyentuh akan perkara yang baik-baik. Maka diajak kalau kita nak sentuh kemaluan sekalipun, maka menggunakan tangan kiri. Kerana tangan kiri ni tangan yang digunakan pakai untuk bersuci. Sekalipun tangan kanan kan basuh, kalau lupa kita basuh juga tangan kanan, sekalipun dilarang, walaupun dibasuh, walaupun bersih selepas daripada tu. Itu. Dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas pada tempat minuman, ialah kerana menjaga kalau ada di dalam hidung atau mulutnya mengandung penyakit, supaya jangan merosakkan pula kepada orang lain. Tu takut bimbang, walaupun kita yakin tak ada penyakit apa. Walaupun kita yakin tak ada apa sekalipun, sama ada dalam hidung maupun dalam mulut, sekalipun dilarang. Sekalipun dilarang. Kalau kita bernafas ni proses daripada uncang najis kita. Sebab tu minuman yang panas sekalipun dilarang sama sekali kita hembus. Sebab mai daripada uncang najis. Benda yang kita hembus mai daripada uncang najis keluar. Itu salah satu asbab kita dilarang. Kita kena jaga yang tu. Habis lagu mana nak minum panas, biar dia sejuk lah. Payah mana, biar dia sejuk. Tu boleh minum kalau
kalau kita pandai mengaturnya. Ya. Ada tahu panas tu suruh minum lagi lah. Nak sejuk hembus. Hembus antara perkara yang dilarang sama sekali. Nah, ataupun tiup nafas hidung masuk ke dalam bijana, dalam bekas minuman. Ia perkara boleh menyebabkan merosakkan atau boleh mendatangkan kemudaratan pada orang lain. Nah, wal a'yazabillah. Nah, kita minta lindung daripada perkara sedemikian. Hadis yang ke-11. Sikit. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nafs takbilal qiblata bighaitin aw baulin aw an-nas tanjiya aw nastanjiya bil yamini aw an-nastanjiya bi aqalli min salasati ahjari aw an-nastanjiya bi raji'in aw azmin. Rawahu Muslimun. Artinya daripada Salman radhiyallahu anhu berkata ia Salman, sesungguhnya menegah akan kami, dilarang akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larang menghadap kiblat waktu terberak dan terkencing, atau bersuci dengan kanan, atau bersuci dengan kurang daripada tiga biji batu istinja ni. Nabi larang waktu ketika mana kami nak buang air besar, nak buang air kecil, waktu ketika tu kami menghadap kiblat. Sebab tu kita tengok tandas-tandas walaupun harus hukumnya bila mana tandas tertutup, walaupun menghadap kiblat sekalipun, tapi dia ambil perhatian. Hak ni disebut di ketika mana tak ada dinding bah. Tak ada dinding bah, dilarang sama sekali kita qadha hajat ketika mana kita menghadap kiblat. Tu. Sebab tu proses nak bina masjid apa semua tu tandas kena ambil kira lah. Kena ambil kira oleh pihak yang kuasa keadaan kedudukan tandas. Kena ambil kira lah, sebab waktu ketika tu boleh lagi untuk perubahan. Orang akan kira lah, dia buat hak yang bahagian projek ni dia akan kira lah kiblat ke apa ke, jadi dia dapat projek. Waktu ketika tu boleh diubah suai sebelum dibuat. Sebelum buat lagi. Sebab tu kita tengok tandas kita tu
walaupun tertutup, masjid, surau walaupun tertutup, tapi tak menghadap kiblat. Sebab apa? Sebab ia antara perkara yang dilarang waktu ketika mana kita tak ada dinding apa. Tak ada dinding apa. Dilarang. Kalau ada dinding tak ada masalah, tapi tu pun juga digalakkan untuk kita kita bebaskan daripada menghadap kiblat waktu ketika mana kita qada hajat. Tu. Atau bersuci dengan kanan, atau bersuci dengan kanan, iaitu bersuci dengan tangan kanan. Kita basuh, bersuci dengan tangan kanan, sekalipun lepas pada tu kita kita suci, kita bersih, kita sabun dan sebagainya. Perkara yang sangat-sangat dilarang, kerana tangan kanan tangan yang mulia, tangan yang baik, tangan yang elok. Maka kita disarankan buat benda-benda yang elok. Tu. Atau bersuci dengan kurang daripada 3 biji batu. Kalau bersuci dengan batu, istinja dengan ketui batu, boleh tak? Boleh. Tapi istinja dengan batu ni dia ada syarat-syaratnya. Dia bukan boleh ikut dannya. Syarat-syarat. Najis tu tak mengalir pada tempat yang lain, hanya sekitar tempat qada hajat tu ya. Tu boleh istinja dengan ketui batu. Tak basuh, tak apa. Yang terbaik istinja dengan ketui batu, kemudian basuh pula dengan air. Itu lagi baik, lagi yang terbaik. Itu seelok-eloknya, sebaik-baiknya. Kalau memada dengan air, tak ada masalah. Ala kulli hal. Dengan air ni dia tak ada syarat apa. Najis lagu mana pun tak apa. Cuma tak boleh menggunakan dengan tangan kanan, walaupun tangan kanan tu akan dibasuh sekalipun. Atau bersuci dengan tahi binatang yang telah keras, atau dengan tulang-tulang. Kita suci dengan tahi binatang. Tak boleh, walaupun tahi binatang tu dah keras. Dah keras sekalipun, boleh tak? Tak boleh. Ada tak? Ada. Bersuci dengan tahi binatang untuk hilangkan kesan-kesan daging pada kulit yang nak dijadikan, yang nak disamak, boleh menggunakan tahi binatang, kemudian dibersihkan dengan menggunakan air. Boleh. Tahi binatang, isi binatang yang tak disembelih. Kalau ada pada kulit yang untuk kita guna, nak buat apa ikut, nak buat beg ke, nak buat dompet ke, apakah, maka perlu dibuang dulu, kerana ia dikira najis kalau tak disembelih pada binatang yang sah disembelih. Binatang hak tak sah sembelih, sembelih lagu mana pun tak boleh. Kena buang isi pada kulit tersebut, antaranya kulit binatang biawak. Kulit binatang biawak. Tu boleh tak kulit tu nak diguna pakai? Boleh, tapi syaratnya kena bersuci dulu, kena istinja dulu, kena samak dulu. Samak, buang dia punya isi-isi, buang dia punya lendir-lendir, maka sah pada kulit tersebut, dan pada nak bawa sembahyang sekalipun sah hukumnya. Pada binatang tak halal dimakan. Binatang yang halal dimakan, disembelih, maka daging yang ada pada kulit tu tak ada masalah, halal juga lah. Sebab dia disembelih. Nak cerita ni binatang hak tak disembelih, kemudian kulitnya tu nak guna untuk
nak buat apa-apa sekalipun. Nah, boleh tak? Boleh menggunakan dengan taik binatang. Antaranya taik burung peti, dia cukup tajam. Sama-sama kita bersih-bersih dulu menggunakan taik binatang, lepas tu suci dengan air. Tu. Nah, sikit sebanyak perihal tentang larangan. Atau dengan tulang-tulang, atau dengan tulang-tulang pun tak boleh. Nah, sebab tulang ni merupakan makanan jin, makanan binatang, maka kena ambil kira lah. Tak boleh untuk sewenang-wenang kita untuk kita buat perkara yang sangat-sangat dilarang dan perkara yang sangat-sangat ditentang, dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dimurka oleh Allah, maka murka yang lain juga kita akan dapat. Wal'ayazabillah, kita minta lindung. Setakat tu dululah untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung bulan hadapan biiznillah ta'ala pada hadis yang ke-12 insyaAllah. Saya buka lah sikit. Pokok ada nak tanya yang boleh saya jawablah. Tak boleh jawab, saya minta tangguh. Sama ada tunggu bulan depan ataupun tuan-tuan boleh tanya guru ataupun ustaz lain yang lebih arif dan lebih maklum. Saya buka soalan ni bukan nak tunjuk pandai lah. Sekurang-kurangnya boleh kongsi ilmu yang kita ada. Boleh saya jawab. Mungkin soalan tu kami tanya dulu lah. Tuan-tuan tanya, boleh saya maklumkan. InsyaAllah silakan kalau ada lah. Baik, insyaAllah kita tutup majlis. Sebelum tutup majlis, ada beberapa perkara saya sebut berkaitan hubungan dengan sekolah. Antaranya tabung saya bawa bagi membantu sekolah di perjalanan bulanan yang kita terpaksa tanggung. Perbelanjaan bulanan hanya semata-mata untuk pembayaran gaji guru sebulan 60 ribu lebih sebulan. Dengan yuran kita boleh cover lah. Antaranya hanya sikit yang boleh kita bantu, sikit kita cari lebih kurang ke 20 ribu, 20 ribu ke 30 ribu ringgit untuk penampungan gaji guru insyaAllah. Antaranya duit my shilling, antara yang jalan yang cukup kita dapat, cukup cepat dan cukup banyak yang kita dapat. InsyaAllah tuan-tuan tolong doa. InsyaAllah kita akan laksanakan pula tabung yang ketiga. Tabung yang ketiga setiap satu tu 1000 naskah, 1000 tabung kita buat. Hak pertama kalau kuning, kalau tak silapnya dah habis 1000. Hak kedua kalau hijau, tu pun tinggal sikit lagi, lebih kurang 30 tabung yang insyaAllah akan datang pula. Kita sedang proses untuk kita buat, kerana kita akan terus perjalanan tabung my shilling ni. Sebab banyak orang bagi, walaupun duit shilling sekalipun, sebulan kita boleh kutip hampir kepada belasan ribu ringgit hasil daripada duit tabung my shilling. Walaupun tuan-tuan ambil 3-4 bulan baru bagi, tak ada masalah. Kalau nak boleh dapatkan di kereta nanti insyaAllah. Dan yang terakhirnya nak minta tuan-tuan tolong doa. Alhamdulillah lesen niaga sekolah pun dah siap kemarin. InsyaAllah mungkin besok saya akan ke pejabat Majlis Pembandaran Kulim untuk permohonan 6 tempat gerai yang di kawasan Junjung untuk kita jadikan tempat proses ayam. InsyaAllah kami akan buat proses ayam dalam masa terdekat, sekurang-kurangnya paling lewat bulan 10 ataupun pertengahan bulan 10, di mana seorang hamba Allah daripada Singapura, dia menginfakkan hartanya sebanyak RM20,000 kepada kami untuk kami selesaikan antaranya pembelian mesin untuk rebuih ayam dan juga proses ayam, lingkungan lebih kurang RM15,000.
dan selebihnya untuk kami buat top up lah apa yang patut. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah untuk kita dapat sewa di gerai ataupun market di Pasar Malam Junjung. Tak ada siapa berniaga market tu. Saya pergi baru ni, mungkin harapan cerah dan insyaAllah mungkin besok saya akan ke Majlis Perbandaran untuk hantar borang dan kita tunggulah keputusan daripada Majlis Perbandaran. InsyaAllah lah. Tu antaranya perkara yang sangat-sangat kita perlu buat. InsyaAllah tuan-tuan, kalau projek ni jalan lancar, insyaAllah dana pun dapat, mungkin boleh menampung kos gaji guru. Mungkin kuliah-kuliah saya tak bawa tabung dah. Segan dah bawa tabung. Kalau ikut-ikutnya dah 6 tahun saya bawa tabung. Tapi oleh kerana itulah jalan yang mungkin untuk kita dapat dana, terpaksa saya bawa. InsyaAllah tuan-tuan tolong doa lah supaya Allah mempermudahkan urusan. Dan yang terakhirnya, kami juga mewakili zakat Menteri Kedah untuk tuan-tuan bayar zakat. Kemudian tuan-tuan akan dapat resit untuk pengecualian cukai. Kami baru dapat, insyaAllah kalau berminat untuk berzakat keseluruhan, kami akan serah pada pihak zakat keseluruhan sumbangan tuan-tuan. Lepas tu pihak zakat akan mengembalikan sedikit daripada kutipan tersebut kepada pihak sekolah. Saya dipahamkan lebih kurang 2/8 kalau tak silapnya, ataupun lebih lagi. InsyaAllah kalau banyaklah. InsyaAllah kita sedang nak mengutip dana bagi projek kanting dan juga surau yang besar. Kita nak buat melangkos RM3 juta ringgit, yang sekarang ni kita dapat kutip 200,000, lagi berbaki 2.8 juta ringgit insyaAllah. Kami akan maklum dari masa ke masa bagi tujuan tersebut insyaAllah. Moga-moga Allah merahmati dan Allah memberkati kita semua, dan insyaAllah Allah akhirkan kita dengan sebaik-baik pengakhiran di dunia dan juga di akhirat. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bil khair wa anzil rahmah wal maghfirah wal barakah wassalam wal najah fi akhirah. Alaina ya Allah wa ala jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa